Assalamualaikum, ini Tulin. Hari ni aku nak buat satu benda yang lain daripada yang lain, iaitu aku nak buat satu sharing as a director thought lah. Short film yang aku nak kongsikan adalah short film yang tahun lepas aku buat bersama tim aku, Has Production. Short film itu bertajuk Nanti Jumpa Yenik. Short film ini adalah short film yang khas dibuat untuk Omar Ali, satu brand baju Melayu. Omar Ali ni dah lama lah, sejak tahun 1935. Satu penghargaan kita dapat buat satu short film yang feature dia punya baju pada zaman tersebut lah. Jadi video ini aku akan kongsikan berkaitan dengan director thought. First of all, projek ni sebenarnya sepatutnya bukan aku yang direct lah. Aku sebagai DOP dan editor. Sepatutnya yang direct adalah penulis skrip, iaitu Nazirul Aziz. Projek ni agak besar, so bila tak boleh nak beri komitmen, and last minute Nazirul decide untuk lepaskan role director tu. So aku ambil tanggungjawab tu untuk go for director lah. So agak berat sebenarnya sebab aku control director of photography dan editor. So mostly tiga main yang kuat dalam pembikinan sesebuah short film ataupun video tu aku handle. Terus terang aku cakap, secara overallnya untuk part directing aku kurang sikit, sebab memang aku mau tu DOP, aku ambil tanggungjawab tu sebagai director. So semua tu alhamdulillah lah boleh diuruskan, walaupun aku ambil masa dalam 2 bulan ke 3 bulan untuk siapkan editing part. Waktu aku tengah struggle untuk siapkan projek ni, di samping dengan nak siapkan video-video lain dalam company, aku ada minta pendapat dan nasihat daripada cikgu aku, Cik Syah. Dekat TV ada tayangan cerita Nur 2. Bila aku share dengan dia lah, ni lah hasil aku yang sekarang, dan aku pegang director, DOP, editor. Sifu aku kongsikan adalah, kau tengok Abang Syahrul Izzat tengah nak buat Nur 2 ni, lagi kelang kabut. Boleh katakan dia touch semua benda lah, sebab pengarah kan. Pressure tu dia serap, tapi dia tak buat lah. Mungkin editor ada orang lain apa semua kan, cuma pressure tu dia serap lah dengan nak main dengan expectation lagi. Sifu aku cakap macam tu, aku jadi macam, aku buat ni sebenarnya sikit, sangat sikit. Aku ambil semua dan belajar berapa banyak yang aku boleh belajar daripada experience dan situation ni. At the same time juga aku sangat rasa macam dihargai untuk direct short film Nanti Jumpa Yenik. Sebab kalau ikutkan aku punya back history, 3 tahun berturut-turut aku pasti akan ada direct short film. So pada tahun 2019 aku direct Nanti Yenik. Tahun 2018 aku direct short film Diary Malik. 2017 aku involve dalam pembikinan short film dengan Ton M. So bila aku dapat satu peluang involve ataupun direct short film 3 tahun berturut-turut, aku sangat bersyukur lah. Sebab aku ada satu tempat aku nak perbetulkan short film aku yang sebelum ni. Dan memang itu pun salah satu aku punya tujuan utama. Bila projek Omar Ali ni masuk je, aku memang nak beat aku punya personal achievement dengan Diary Malik. So aku memang nak biggerkan dia punya scale. So itu antara satu-satunya, aku nak buat lagi baik daripada Diary Malik. Second target aku adalah aku nak tunjukkan dekat team aku, Has Production, macam ni lah the real production house. Macam ni lah nak buat short film, pre-pro dia, production dia, post production dia. Yang the best part is collaboration. Sebab kita orang tak ramai dan alhamdulillah projek ni ada bajet sikit. For example, aku minta tolong daripada kawan aku minta tolong Iwan untuk tolong aku jadi DOP dan gaffer. Tapi waktu tu dia ada shoot film, so dia panggil kawan dia lah, Adri. So alhamdulillah Adri pun senang bekerja dengan dia. Jumpa je kita borak-borak sikit dah terus macam ada chemistry, boleh kerjasama. Bila minta pendapat Adri as a gaffer, di location macam ni, scene macam ni, okay, dia suggestkan kita ada light macam ni. So sebab kita ada budget, so tak ada masalah lah untuk kita keluarkan budget, kita bawa equipment yang lebih proper untuk shoot projek kali ni lah. Pre-production mostly aku banyak buat dengan PM lah, Akib. A new experience dan antara pengalaman yang best
Antaranya deal dengan PDRM. Siapa yang pernah tengok cerita Nanti Jumpa Yenik, dia melibatkan dua latar masa yang berbeza. Satu masa tahun 1968 dan current years. Aku dibantu oleh Amin Nakib. Amin Nakib sebagai art director, dia yang buat research, dia tengok balik cerita P. Ramlee, dia dapatkan balik barang-barang lama untuk hidupkan tahun tersebut. Thanks to Amin Nakib. Pihak kita orang pula, kita cuba dapatkan baju polis pada tahun tersebut. Akib sebagai PM deal dengan pihak PDRM di museum. The best part is sebab benda tu pengalaman baru, dan pengalaman baru tu pula indah. Dia maksudnya dia jadi. So terima kasih kepada Sarjan Azhar dan Inspektor Nordin yang memang nak membantu kita orang lah, dan rezeki kita orang lah dapat berjumpa dengan dia orang. Kalau ikutkan lah, masa kita orang deal dengan PDRM, kita orang pergi ke museum PDRM dan berbincang dengan inspektor yang in charge kawasan tersebut. Dia kata kalau big production pun dia kena bagi proposal tu awal, mungkin dalam 2 bulan awal, supaya dia nak proses-proses tu lah. Rezeki kita orang tak tahu benda tu, kita orang dapat benda tu. Mungkin sebab kalau production besar, mungkin dia nak gunakan banyak, dia nak guna baju banyak, equipment lagi, senjata api ke apa. Bila nak minta kerjasama PDRM untuk sediakan senjata api, akan ada satu session untuk pelakon-pelakon ni, dia ada latihan untuk pegang senjata api. Sebab apa? Yang penting dalam PDRM adalah image diorang. Kalau diorang luluskan benda tu, maksudnya diorang akan turun padang, ajar macam mana nak pegang, macam mana nak reload, something like that lah. So mungkin kita punya requirement, kita punya request ni bagi diorang simple je, kita minta baju. So Alhamdulillah, sehari sebelum scene tersebut, kita pergi ambil dekat museum PDRM. So kita dapatlah menjayakan watak polis pada tahun 1968. Aku dah biasa buat projek-projek macam short film ni tanpa ada bajet. Masa aku masih belajar lagi di universiti, aku ada satu team yang dinamakan Light Motion. Kita orang yang projek ni memang on passion lah. So kita orang mostly buat short film tanpa bajet. Kita buat dulu, dan video tu dihantar ke pertandingan-pertandingan yang kita aim lah, yang mungkin tema dia sesuai dengan video tu, ataupun memang kita buat short film tu untuk pertandingan tersebut, jadi kita hantar. So duit ni kita dapat lepas menang pertandingan, kalau menang lah. Jadi bila aku dapat satu projek Nanti Jumpa Yenik daripada Omar Ali ni, ada satu bajet yang besar lah. Beza dia memang aku nak collaboration, cuma kita tak segan sangat sebab kita ada duit, ada bajet untuk dikongsikan bersama orang-orang yang kita nak collaboration. Kita nak berbincang pun lebih terbuka. For example, pengalaman aku berbincang untuk projek ni dengan Abang Wan Saleh. Okay, Abang Wan Saleh ni adalah seorang komposer yang banyak dah lagu dia buat. Aku sangat bersyukur dapat bekerjasama dengan Abang Wan. Background sound dia tu, instrumen muzik dia tu membantu dalam penyampaian message short film tu. Pengalaman yang aku tak boleh lupakan ni adalah satu situation yang memang aku banyak belajar gila. Antaranya, walaupun kita dah prepare, kita berada dalam situation tu, dekat situlah baru betul-betul menguji kita punya knowledge, kita punya critical thinking. Apa yang berlaku during shooting agak kejar masa, sebab aku boleh katakan kurang experience, jadi gerak kerja jadi lambat. Kita ada sequence scenes, jadi nak kekalkan konti tu, kita terpaksa adjust light sebab waktu tu dah dekat nak maghrib. 6.30 sampai 7 tu pergerakan matahari sangat laju. Apa yang berlaku, kita orang dah setting. Contoh kita setting satu light, tengah setting second light, matahari tu dia bergerak laju sangat, so dia jadi gelap. So kau kena adjust. Yang faham situation tu aku dan Edri saja. Alhamdulillah benda tu dapat dihandle lah. Itu antara situation yang memang bagi aku banyak gila belajar daripada situ lah. Editing ni pula kita plan untuk buat series.
kita akan edit 4 video. Episod 1, episod 2, episod 3 dan gabungan daripada semua episod ni. Kita dah kejap masa juga sebab cerita ni memang plannya keluar untuk raya. So episod 1, episod 2 bila aku edit tu dia ikut plan je. Masuk episod 3 dia tak. Dia macam aku terpaksa edit dengan 6 cent lah. Episod 3 ni paling lama untuk aku start sebab bila kau main dengan episod, kita kena bermain dengan plot dia. Maksudnya kalau episod 1 dia dah naik, kau kena maintainkan dia naik. Jadi bila episod 3 ni dia peleraian membuatkan aku ambil masa yang lama untuk start. Contoh macam episod 1, episod 2 aku buat dalam seminggu dah siap draft. Tapi aku tak start lagi episod 3. 1 minggu, ujung tu hari Sabtu kena publish episod 1. Minggu tu aku siap episod 1. Lepas tu minggu depan siap episod 2. Episod 3 yang aku tak start apa lagi, siap dalam masa seminggu. Perjalanan dia nampak macam dia paling lama nak buat. Tapi bila aku dah sentuh tu, mama edit dalam seminggu tu siap terus. Episod 3 ni dia jadi lambatnya sebab ada VFX sikit. Dan VFX ni pula Alhamdulillah Syamil dah siap-siap buat. Memudahkan aku lah untuk edit kan. Benda bahan semua dah ada, tinggal nak susun, letak mood sikit dah settle. Di kesempatan ini aku just nak menjawab antara persoalan lah daripada kawan-kawan aku yang aku kenal ataupun yang aku tak kenal berkaitan dengan nama Tulen Signature. So kat sini aku nak share lah kenapa aku guna nama Tulen Signature ni. Dan diorang pun tanya kenapa tak guna nama kau sendiri. Tulen Signature ni dia macam nama pena. Aku memang lekapkan diri aku untuk DOP. Memang aku minat ke arah sana. Untuk pengarahan aku akan guna nama Tulen Signature. Sebab untuk pengarahan ni bagi aku belum boleh buat sendiri lagi. Aku mesti akan ada minta bantuan orang lain. For example, aku minta tolong audio man, aku boleh minta cameraman. Dalam pre-pro pun mungkin ada satu discussion yang berlaku untuk pengarahan, cara pengarahan aku lah. So aku rasa macam aku tak layak lagi lah untuk claim director tu aku. So aku letak Tulen Signature atas capacity signature. Maksudnya cara ni adalah cara yang bekerjasama dengan aku, yang melakukan discussion dengan aku. Aku cuma macam satu wakil je kat depan dan aku arahkan. Sebab tu lah aku guna Tulen Signature. Kalau aku buat semua kan, director, DOP, editor, semua nama aku. Untuk pengarahan saja aku akan gunakan Tulen Signature. Aku mungkin akan guna nama aku yang sebenar dalam mengarah, tapi aku letak satu syarat lah. Aku tak boleh pegang yang lain-lain. Dalam perancangan aku memang akan ada, aku producekan satu short film. Dan waktu tu memang aku plan untuk aku jadi pengarah sahaja. So aku lepaskan DOP, editor dekat orang lain. So waktu tu memang aku mengarah saja dan aku akan guna nama aku sebenar. Kalau aku ada involve benda-benda lain, mungkin aku akan still guna nama pena, which is Tulen Signature. Harapnya menjawab persoalan-persoalan orang yang mungkin dah lama tanya. Last but not least, aku sangat-sangat berterima kasih untuk kru aku, untuk projek Nanti Jumpa Yenik oleh Omar Ali ni. Kalau aku nak sebut semua, mungkin aku terlepas lah. Tapi korang tahu siapa korang. Tak kisahlah kru secara langsung ataupun tidak secara langsung. Sebab macam pemakaian polis kan, aku pun minta khidmat nasihat daripada ahli keluarga aku. Sebab ahli keluarga aku ada yang kerja sebagai polis. Aku sangat-sangat berterima kasih untuk kerjasama ini secara langsung atau tidak langsung. Dan di pihak kami di Has Production ingin memohon maaf sekiranya projek ini ada sekuen yang mungkin tak bagus ke apa ke. Aku mewakili Has Production untuk memohon maaf. Dan aku sangat-sangat looking forward untuk berkarya lagi. Semoga semua orang yang terlibat dalam projek ni menghargai karya kita bersama ni. Nanti Jumpa Yenik. Aku sangat seronok dan bersyukur sebab aku dapat buat apa yang aku suka. So minta doa semua untuk aku sihat, murah rezeki, boleh berkarya lagi. Ada rezeki lebih, aku memang akan share dengan orang-orang, kawan-kawan aku. Dan itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan share video-video dia Tulen. Ini Tulen. Assalamualaikum.